Kita akan mulakan program Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam IPG Ketar ku sayangi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama kami di sesi selari bilik 1 bagi menjayakan showcase Maya pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur amat mengalu-alukan kedatangan tuan-puan ke majlis kami pada hari ini. Buat pengetahuan semua, showcase Maya pada kali ini merupakan suatu perkongsian pengalaman pembelajaran kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB oleh para pelajar dan e-Citra Digital Learning Object ataupun DLO oleh para pensyarah. Walau bagaimanapun, di bilik selari 1 ini, para pensyarah akan berkongsi pengalaman pembelajaran mereka untuk menghasilkan DLO dan bagaimana melalui DLO ini pengalaman pembelajaran pelajar dapat dijelmakan. Jadi pihak penganjur berharap dengan adanya perkongsian pengalaman secara langsung seperti ini boleh membawa kepada budaya berkongsi idea dan pengalaman sesama kita dalam mendepani cabaran pembelajaran abad ke-21 ini. Baiklah, sebelum memulakan sesi selari kita pada hari ini, saya akan bacakan beberapa peraturan penting yang perlu semua ambil maklum. Pertama, makluman kepada semua. Tuan-puan diingatkan untuk memastikan mic sentiasa ditutup sepanjang sesi perkongsian bagi mengelakkan gangguan kepada pembentang. Tuan-puan juga tidak dibenarkan untuk menyampuk apabila sesi perkongsian sedang dijalankan. Seterusnya, ini merupakan makluman ataupun peringatan kepada para pembentang. Para pensyarah hanya diperuntukkan masa selama 20 minit seorang bagi sesi perkongsian. Jadi 10 minit yang pertama untuk sesi pembentangan dan 10 minit yang kedua merupakan seksi maklum balas. Jadi untuk makluman, sesi maklum balas ini hanya melibatkan antara para pembentang dan ahli panel sahaja. Okey, penjaga masa akan membunyikan loceng yang pertama pada minit yang ke-7, loceng kedua pada minit ke-9 dan loceng ketiga akan dibunyikan menandakan 10 minit para pembentang telah tamat. Jadi sebelum itu saya mengalu-alukan kedatangan ahli panel kita pada hari ini iaitu Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi daripada IPG Campus Ipoh ke majlis showcase Maya kita pada hari ini. Selamat datang Doktor. Diharap semua dapat memberi kerjasama dengan sebaiknya bagi memudahkan perjalanan majlis kita pada hari ini. Jadi ada apa-apa soalan? Sekiranya tiada apa-apa soalan, saya akan mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini. Okey, jika tiada soalan, saya
memulakan sesi sesi perkongsian kita pada hari ini. Baiklah, dengan segala hormatnya, sebagai pembuka tirai perkongsian kita pada hari ini, saya ingin menjemput Dr. Azhar bin Abdul Wahab dari Jabatan Pendidikan Islam dan Moral untuk berkongsi pengalaman pembelajaran beliau berkaitan dengan DLO ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dr. Azhar. Dr. Azhar. Sekejap ah. Dapat dengar suara saya tak? Dapat, Doktor. Sekejap. Ada masalah ah. Okey. Boleh nampak tak apa ni slide saya? Boleh, Doktor. Oh, okey ya. Okey, Saya boleh terus present eh. boleh. Gambar saya nampak tak? Gambar Doktor tak nampak, cuma nampak gambar tempat sidai. Itulah saya cuba tak dapat ni. Aduh. Sekarang tak nampak kan tempat sidai tu kan? Nampak. Tapi tak apa. Sekejap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya terima kasih kepada dari pengurus para peserta dalam program perkongsian pengalaman KPPB ini dan juga e-Citra DLO ini. Pertamanya saya akan membentangkan DLO pembentangan KPPB ini
untuk kursus PIMK 3083. Okay, sekejap. Okey, ini adalah ringkasan maklumat kursus bagi PIMK 3083 iaitu pengajian fiqh. Berdasarkan RMK ni ada 5 HPK iaitu seperti yang tertera di skrin lah. Jadi 5 HPK ni perlu dicapai oleh pelajar dan untuk pelaksanaan kerja khusus HPK yang difokuskan adalah 4 dan 5 iaitu menyelesaikan masalah pengagihan harta pusaka berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pembentangan berkumpulan. Tahapnya adalah peringkatnya adalah C4. Dan yang berikutnya adalah yang kelima, membincangkan bagaimana fiqh semasa membantu menyelesaikan masalah perubatan dan kekeluargaan. Okey, untuk HPK yang 4 ini, kalau kita lihat dia punya topiknya adalah pengurusan harta pusaka di dalam Islam. Itu adalah topik-topiknya lah. Saya tak perlu baca lah. Dalam pelaksanaan kerja khusus, kalau dalam pelaksanaan kerja khusus ni, pelajar perlu bentang masalah pengagihan harta pusaka secara berkumpulan. Oleh kerana ada subtopik kaedah pengiraan ni, maka pelajar perlu bentang cara membuat kiraan lah. Pembahagian harta mengikut sistem faraid. HPK yang kelima adalah membincangkan bagaimana fiqh semasa membantu menyelesaikan masalah perubatan dan kekeluargaan. Tahapnya adalah C5, membuat penilaian, dan itu adalah topik-topiknya lah. Itu saja topiknya yang ada dalam RMK. Maksudnya berdasarkan HPK ni untuk kerja kursus, pelajar perlu sediakan penulisan esei dengan membincangkan isu yang dipilih berdasarkan subtopik inilah yang ada di sini, perubatan dan kekeluargaan. HPK ini juga sebenarnya ada kaitan dengan HPK 2 tadi yang saya tunjukkan, iaitu menganalisis kaedah-kaedah fiqh dalam menyelesaikan masalah permasalahan semasa. Jadi pelajar perlu membuat penilaian dengan membincangkan bagaimana fiqh membantu menyelesaikan masalah dalam bidang perubatan dan kekeluargaan dengan merujuk kaedah-kaedah fiqh dan memahami konsep fiqh yang bersifat anjal, dinamik dan terbuka. Tajuk ini juga ada dalam kursus ini, iaitu konsep fiqh dan faktor-faktor perbezaan fiqh. Tapi di sini dalam pembentangan ini saya akan fokus kepada penerangan pembelajaran bermakna melalui PDP. Oleh itu portal yang saya sediakan ini memberi fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran topik-topik dalam kursus ini yang juga sebenarnya ada kaitan dengan pelaksanaan kerja khusus tadilah, kerja khusus pelajar tadi. Jadi ini adalah portal yang kami sediakan, PIMK 3083, dan saya masukkan di sini topik yang perlu dipelajari, dan salah satu topik ini juga boleh dipilih oleh pelajar untuk buat kerja khusus dia, iaitu anak tak sah taraf. Topik ini termasuk dalam topik 6 fiqh semasa tadi. Jadi pelajar diberi, kalau kita lihat di sini, untuk pencetus idea ni, pelajar akan diberi link YouTube untuk mendapat gambaran umum tentang anak tak sah taraf dan definisi anak tak sah taraf mengikut syarak. Jadi pada peringkat ini, pemahaman yang jelas sangat pentinglah, kerana akan ada pelajar yang keliru tentang adakah anak yang terhasil dari hubungan zina tetapi dilahirkan semasa ibunya berkahwin dan tarikh kelahiran anak tersebut melebihi 6 bulan dari tarikh perkahwinan ibu bapanya. Adakah dikira sebagai sah taraf ataupun tak sah taraf? Jadi
Ada sebab dalam semua fiqh menyatakan bahawa anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan bukan dikira kurang daripada 6 bulan dikira anak tak sah taraf. Ini bermaksud anak yang dilahirkan melebihi 6 bulan adalah anak sah taraf. Jadi pelajar akan lihat dulu link ini dan mereka akan cuba fahami apa yang dimaksudkan dengan anak tak sah taraf itu. Kemudian seterusnya pensyarah akan menjelaskan dengan lebih lanjutlah tentang hadis yang menjadi sumber rujukan di sini. Itu hadis itu adalah hadis al-walad lil firash walil ahir al hajar. Jadi setelah pelajar membaca dengan teliti tulisan ini yang disediakan oleh pensyarah, maka mereka akan diminta untuk pembelajaran mereka ni, mereka akan diminta untuk merujuk kepada hadis inilah daripada sumber dia yang asal. Jadi dalam bidang ini ada satu database yang dibina oleh UiTM di mana pelajar boleh rujuk kepada situ sebab database yang ada kebanyakannya adalah dalam bahasa Arab. Tapi untuk hadis-hadis ini ada satu database yang diwujudkan oleh UiTM, dia dah translate hadis tersebut ke dalam bahasa Arab. Jadi pelajar dalam proses pembelajaran tu mereka akan diminta untuk merujuk kepada sumber asal di sinilah. Jadi mereka boleh type hadis tadi al-ahir al-walad lil firash tadi, mereka boleh type azina ataupun nama anak yang dilahirkan itu, maka dia akan keluarlah. Jadi dia akan keluar beginilah. Ini adalah page muka depan database tersebut. Jadi dia akan typekan perkataan di situ dan dia boleh tick lah sama ada dia nak tick semua kita hadis ni ataupun salah satu, maka hadis tu akan keluar. Jadi dia boleh rujuk daripada sumber asal dan dia boleh melihat hadis tu, perbahasan hadis tu secara lebih terperinci daripada sumber dia yang asal lah. Di situ dinyatakan nombor hadis dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama juga pelajar ni akan ada kuliah lebih lanjut berkenaan dengan topik ini di di Google Drive lah. Jadi dalam Google Classroom memang kita masukkan link ini. Jadi secara Google Meet, kuliah itu disampaikan oleh pensyarah dan pelajar boleh mengikuti kuliah tersebut. Kemudian oleh kerana topik ini panjang, maka bakinya itu dimasukkan, pelajar diberi link YouTube untuk kuliah pensyarah, tapi di-upload ke YouTube lebih lanjut, jadi pelajar boleh merujuk ke situlah. Ini kita secara Google lah. Kemudian pelajar juga boleh merujuk kuliah lebih lanjut yang di-upload oleh pensyarah ke YouTube untuk melihat perbahasan tentang anak tak sah taraf ini. Kemudian pelajar juga akan diberi satu tugasan, sebab bila bincang tentang topik ini dia akan ada isu lain seperti membentikan anak. Jadi untuk pensyarah menerangkan lebih lanjut, mereka perlu dulu cari isu-isu ini dan masukkan dalam Padlet yang disediakanlah. Okey. Jadi antara link ataupun antara tool yang digunakan itu adalah Padlet lah. Jadi ini contoh yang dah pelajar upload lah. Jadi mereka upload di sini contohnya laporan dalam berita harian, mahkamah persekutuan putus anak tak sah taraf tidak boleh diban atau dibentikan kepada ibu bapa. Dibankan kepada nama bapa. Jadi pensyarah di sini dia akan menerangkanlah, sebab kalau ikut di sini contohnya anak tak sah taraf tu tak boleh diban atau dibentikan kepada nama bapa, tapi sebenarnya dia ada laporan lain yang menunjukkan bahawa anak itu dilahirkan kurang daripada 6 bulan. Kalau lebih daripada 6 bulan dia memang boleh dibankan. Okey.
Kemudian saya masuk kepada tajuk faraid. Jadi tajuk faraid ini pelajar akan melaksanakan kerja khusus dalam bentuk perbentangan. Antara dia punya subtopik yang kami sediakan di sini adalah konsep pengurusan data pusaka, menorehkan maklumat, kemudian menangani salah faham terhadap sistem faraid. Jadi pelajar pensyarah akan beri tugasan kepada pelajar, di mana pelajar diminta untuk mencari apa yang dimaksudkan dengan hebah, wasiat, wakaf khas, sedekah, atas pencarian dan sebagainya, kerana dia ada kaitan dengan faraid yang akan disampaikan oleh pensyarah dalam topik ini. Jadi mereka akan cari dulu dan akan dimasukkan dalam Google Doc lah. Okey. Kemudian kita masukkan juga berkenaan dengan salah faham terhadap isu faraid ini. Contohnya, sebab bila kita buat pengiraan dalam bidang faraid ini, waris perempuan akan mendapat bahagian yang sedikit, jadi timbul isu di situ. Jadi untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, pelajar akan diminta merujuk artikel-artikel dan buku-buku yang dicadangkan oleh pensyarah lah, dan pensyarah memberi link supaya pelajar-pelajar dapat rujuk ke link yang diberikan inilah untuk lebih memahami dan menjawab persoalan isu yang ditimbulkan. Assalamualaikum, Dr. Azhar. Masa Ya? sudah habis. Sudah selesai ya? Sudah. Okey. Ini saya tunjuk sikit je. Ini oleh kerana kiraan tu dia ada, kita masukkan link ke YouTube. Okey. Boleh juga kiraan secara online. Inilah. Jadi pelajar diberikan link ini untuk mereka melihat pengiraan secara online lah. Okey, jadi saya rasa setakat itulah, sekadar itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Baiklah, kita akan mulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang pertama, iaitu Dr. Azhar. Oleh itu, saya menjemput ahli panel kita pada hari ini, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, untuk memberikan maklum balas beliau. Silakan Doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih saudari Ernia Sam ya. Khususnya yang saya hormati ya, Dr. Azhar ya, pelaku pembentang, khususnya barisan para pensyarah ya, barisan para pendengar, penonton sekalian ya, dan seterusnya para pelajar ya, yang saya kasihi. Baik, sebelum tu soal saya jelas ya, boleh didengar dengan jelas di sana? Jelas Doktor. Ya, jelas. Ya? Alhamdulillah. Ya, pertama secara keseluruhan saya ingin mengucapkan tahniah lah ya kepada kumpulan Dr. Azhar di atas kejayaan menghasilkan DLO tadi ya, Digital Learning Object ya. Sebelum saya pergi lebih lanjut ya, saya nak tegaskan di sini ya, berkenaan dengan DLO kita ya. DLO ini ya, pada peringkat awal memang kita fokus pada DLO saja, tetapi oleh sebab kita ada pendekatan ya, pendekatan yang pendekatan bagaimana cara kita nak melaksanakan kurikulum, iaitu KPPB. Jadi kita menggunakan KPPB itu juga untuk mereka bentuk DLO kita ya. Jadi kita menggunakan KPPB tadi untuk membangunkan DLO ya.
apa yang saya cakap ni itu sebenarnya untuk mengelakkan kekeliruan. Ya, mungkin kita boleh lihat ya, kumpulan dan juga rakan-rakan tadi boleh pada slide yang pertama ya. Slide yang pertama tadi ada ditulis kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kemudian dalam kurungan DLO. Saya rasa yang itu perlu hati-hati ya, sebab nanti seolah-olah memberi makna macam KPPB itu dalam bracketnya DLO ya. Jadi yang itu walaupun nampaknya remeh ya, tapi kita nak pastikan kita tak mahu kata KPPB itu adalah DLO ya. DLO, tapi DLO yang kita buat sekarang ni uniknya kita hasilkan melalui KPPB ya. Okey, itu yang pertama lah ya. Kemudian sebelum saya tanya yang lain, nak dapat penjelasan sedikit. Oleh sebab kita melaksanakan menggunakan pendekatan KPPB ya, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kita ada flow dia lah ya, langkah-langkah, termasuk yang paling awal kita merungkai standard, ada dia tunjuk tadi prosesnya ya, merungkai standard ya. Standard kita itulah CLO tu ya. Kemudian mungkin melibatkan interdisciplinary, tapi ini tak ada interdisciplinary, ini kita stand alone subject ya. Kemudian kita merungkai untuk dengan menggunakan reka bentuk backward design, dan pada peringkat itu ya kita akan berjumpa dengan satu istilah, dua istilah. Pertama kita panggil big idea dan juga EQ ya, essential question ya. Kadang-kadang disebut juga big idea itu dalam bahasa dipanggil sebagai idea utama ya. Dan untuk essential question tu kalau di sekolah ya yang melaksanakan KMR ya, kepahaman melalui reka bentuk, mereka menggunakan soalan pencetus idea ya. Cuma tadi saya nak dapat penjelasan sedikit lah ya. Sebab tadi ada dia menceritakan tentang pencetus idea. Pencetus idea itu sebenarnya apa? Boleh kongsikan sedikit ya? Ini Dr. Ya, pencetus idea tu maksudnya rangsangan lah sebelum ataupun latar belakang topik itu untuk mula masuk ke dalam topik itu, untuk mula mempelajari topik itu. Adakah ianya menggunakan pendekatan tadi yang saya kata big idea, EQ? Kalau big idea untuk kerja khusus bagi kursus ini adalah dinamika masyarakat prihatin. Jadi ada kaitanlah sebab dengan dynamic fake itu untuk penyelesaian masalah-masalah dalam kekeluargaan seperti anak tak sah taraf tadilah. Ya. Okey, dia beginilah saya cadangkan, ini cadangan lah ya. Lepas ni korang decide lah ya. Apabila kita menggunakan KPPB itu, kita gunakan dengan mengikut langkah-langkah dia yang adalah ya, yang disusun mengikut model yang kita bincangkan sebelum ini ya, khususnya dalam model KPPB USI 2.0 ya. Jadi peringkat awal merungkai tadi saya nampak ada, cuma dari segi penetapan idea utama tadi ya, nama ataupun panggil big idea, dan juga dari segi soalan pencetus idea ataupun kita menggunakan sini istilah essential question ataupun Q ataupun penting ya. Baik, dari segi itu ya, saya nak tekankan sedikit lagi ya. Ini mungkin ada kena-mengena dengan KPPB lah ya. Kita nak membetulkan persepsi bahawa kerja KPPB ni bukan sekadar untuk buat kerja khusus ya. Ianya melalui satu kitaran penuh ya. Kalau nak kirakan model dia tu, di luarnya ada collaborative
inquiry cycle. Ya. Kita mula dengan assess. Assess di situ sebenarnya bukan merujuk kepada assessment ujian tu, tidak ya, tapi lebih kepada mentaksir, melihat keadaan semasa, itulah termasuk kerja-kerja merungkai apa semua tadi kan. Lepas tu barulah kita pergi kepada peringkat kita design, implement, kemudian yang keempat, yang akhir tu ada measure, reflect ya, dan change kalau perlu. Jadi dia ada satu kitaran itu ya. Jadi sekarang ni yang banyak berlaku ya, kita cuma pada peringkat perancangan, banyak pergi kepada kerja khusus ya. Jadi sebenarnya salah faham timbul yang kata KPPB cuma sikit saja gayanya, kerja khusus saja ya. Tapi sebenarnya kita lupa ya, kita tak perasan mungkin sebenarnya lepas kita design kerja khusus kita tu, kita ada perlu melaksanakan PDP kita ya, sama ada di bilik darjah ataupun di luar bilik darjah macam sekarang ni. Di situlah kita perlu memanfaatkan pedagogical practices kita, learning partnership, collaborative melalui learning environment dan juga pemanfaatan digital. Ya. Jadi itu yang kita akan kembangkan lagi ya, kita punya journey ini. Dan sehubungan dengan itu ya, saya ucapkan tahniah juga kepada kumpulan yang sebenarnya tadi ya ada memanfaatkan digital itu ya, ada ya, menggunakan banyak apps ya, itu apa nama, perisian-perisian Padlet lah, banyak macam-macam tadi ya. Nanti kita saya cadangkan lagi ya, mungkin kita pertingkatkan lagi dengan menggunakan, dengan berpandu kepada kerangka kerja 3E yang kita ada tu, supaya berlakunya proses engagement, enhancement dan juga extension. Ya. Dan tadi pun sebenarnya ada sikit-sikit je, tapi mungkin tak berapa jelas. Ya, macam contohnya tadi extension ya. Extension tu ya, berlakunya extension apabila kita boleh extend melibatkan pakar-pakar sebenar di luar. Tadi kalau silap saya ada kita melibatkan orang luar juga sama tadi. Saya rasa itu satu usaha yang bagus ya, yang boleh melibatkan kerangka kerja kita, berkaitkan dengan kerangka kerja 3E ya. Jadi itu dari segi pemanfaatan digital cukup baguslah ya. Kemudian kalau kita nak kembangkan lagi ya, saya cadangkan ada satu kerangka ya, kerangka 3R, rigor, relevant dan relationship ya. Kita ambil, katalah kita ambil rigor dulu. Rigor tu kenapa? Kita nak susun bahan DLO kita tu supaya boleh capai ke arah ke peringkat kemahiran berfikir aras tinggi ya. Dan dari segi relationship pula, apa yang dibuat pada aras tinggi itu ya, macam contoh tadi perbincangan itu memang praktikal, dapat dilaksanakan dalam dunia sebenar ya. Jadi itu antara cadangan-cadangan saya lah. Jadi dari segi keseluruhan saya tak ada apa banyak nak tanya sebenarnya, cuma cadangan-cadangan tadi, sebab ya saya melihat ya, usaha yang dibuat dan juga hasil tadi adalah cukup baik kepada saya ya, sebab bahan memang boleh guna ya, boleh membantu pelajar boleh rujuk, bukan saja pelajar, orang lain, pensyarah-pensyarah pun boleh kongsi sama. Jadi ringkas ceritanya saya ucapkan tahniah lah kepada kumpulan Dr. Azhar. Jadi mungkin cadangan-cadangan saya tadi boleh dipertimbangkan untuk menambah baik lagi, memurnikan lagi ya. Jadi setakat tu dulu daripada saya, tahniah ya, dan teruskan ya. Okay, terima kasih. Saya serah balik pada saudari Ernia Sam ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azhar dan ahli panel kita. Jadi tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada sesi perkongsian kita yang kedua. Oleh itu saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Zulilawati binti Bujang, Wakil Pensyarah Akademik dari Jabatan Ilmu Pendidikan, bagi memulakan sesi perkongsian beliau. Dipersilakan Puan.
testing suara. Okey ya. Okey Puan, boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator kita Enia Sam yang saya alu-alukan kedatangannya, ahli panel kita Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, rakan-rakan daripada IPG Ketar dan juga rakan-rakan guru yang hadir bersama serta penonton sekalian. Baik, jadi hari ini saya mewakili jabatan saya, Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Ketar, ingin berkongsi hasil yang kami usahakan untuk merealisasikan DLO, hasil perbengkelan DLO yang sudah dilaksanakan oleh IPG Ketar di dalam pengajaran pedagogi masa kini. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, saya kongsikan baik. Ini adalah merupakan portal ataupun site yang sudah disediakan oleh rakan kami secara kolaboratif di Jabatan Ilmu Pendidikan dan EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran ini mewakili sebahagian daripada subjek yang ditawarkan di Jabatan Ilmu Pendidikan. Baik. Di dalam DLO, seperti mana kita tahu DLO, Digital Learning Tools, kita gunakan DLO ini sebagai salah satu alternatif bagi memudahkan pelajar dan sesiapa sahaja untuk mengakses maklumat dan juga bahan pembelajaran yang kita boleh kongsikan bersama. Okay. Jadi di dalam pembinaan DLO ini kami manfaatkan kebergunaannya kepada pelbagai perkara. Kita extendkan seperti doktor kata tadi, kita extendkan pengetahuan. Kalau kita lihat pada muka depan DLO ini, kami sudah sediakan shortcut ataupun yang boleh diklik oleh siapa saja. Kita sediakan akses ataupun link kepada full thesis text, juga kita tengok sini ProQuest ya. Ini salah satunya dan kami boleh tambah lagi pada masa akan datang mana-mana full thesis yang boleh didapati percuma dan boleh diakses percuma. Juga kami sediakan juga button remove background, di mana ini juga penting untuk kita menyediakan grafik yang bersesuaian untuk bahan pembelajaran. Okay. YouTube downloader seperti mana ini banyak sangat digunakan oleh kita, script downloader, PDF converter, software yang bersesuaian, Raspberry Pi, Dropcam. Raspberry Pi ini kami di Jabatan Ilmu Pendidikan telah membuat satu webinar yang dikongsikan dan mendapat view hampir 2,000 pada masa tayangan ataupun streaming dia, di mana Raspberry Pi ini juga adalah satu alternatif komputer kecil yang boleh digunakan oleh guru-guru dan juga kita sendiri untuk jika kita nanti bersemuka ya, salah satu alternatif. Jadi kita sudah kongsikan bersama dalam webinar yang sudah dianjurkan oleh jabatan kami. Dan ini adalah apa yang terdapat pada home di sini, juga terdapat pada shortcut di atas ini, dan kita boleh klik pada home ataupun kalau kita tak
scroll home, kita boleh terus saja klik pada sini. Contoh saya tunjuk pada RMK. Okey, di dalam RMK kita letakkan RMK untuk subjek ini. Namun begitu, kita letak Google Drive, you need to access and request access. Kenapa kita request access? Kerana kita tahu sebenarnya RMK ini adalah bahan terkawal. Walaupun sumbernya ada terdapat pada begitu meluas di online ataupun di Google, tetapi bagi pihak kita, kita tetap membuat satu security ataupun keselamatan bagi mendapatkan RMK ini, dan sesiapa pelajar kita yang inginkan RMK ini harus request access dan kita akan berikan secara personal ataupun di dalam kelas, ya. Baik, kerja khusus. Untuk kerja khusus juga, saya tak perlu terangkan apa yang dibuat oleh kerja khusus ini, kerana kita lebih fokus kepada untuk ceritakan tentang digital tools yang kita gunakan. Okey, di dalam kerja khusus juga kita letak security sebagai need request, okay, request access, kerana di dalam kerja khusus ini dia adalah bahan-bahan semasa dan juga kadang-kadang kita bagi mengelak pelajar untuk begitu senang memplagiat ataupun mengakses tanpa dan mempergunakan bahan kerja khusus, itu tadi soalan kerja khusus tanpa kawalan, okey. Jadi ini bergantung kepada keadaan semasa dan soalan-soalannya kita berikan mengikut semester yang sedang berjalan lah pada tahun-tahun semasa. Okey, di sini sumber. Kalau kita lihat pada senarai sumber di sini, topik-topik pembelajaran disediakan daripada topik 1 sehingga topik 10. Sesiapa saja boleh akses, boleh pilih bahan mana yang mereka perlukan, dan mereka boleh download, dan tidak ada sekatan untuk download ataupun memuat turun bahan pembelajaran ini. Okey, dan bagi button pencetusan idea, pencetusan idea ini seperti dicadangkan ada tadi disebut oleh doktor, kita letakkan video ataupun bahan untuk rangsangan kepada topik-topik tertentu di dalam subjek ini, dan di dalam sini, okey, pada slide yang ada ataupun bahan yang setakat ini kita sediakan di dalam pencetusan idea ini, kita sediakan satu slide yang sudah disediakan oleh pelajar sendiri, di mana nota yang sama, nota pembelajaran ini telah disediakan oleh pelajar. Sebenarnya pada ruangan ini kami memberi ruang kepada pelajar untuk menggunakan platform ini sebagai pembentangan nota yang beraudio, dan juga ada hak ataupun muka mereka sendiri untuk mereka merasa nota ini adalah hak ataupun milik mereka dan usaha mereka
yang boleh dikongsikan bersama bersama rakan-rakan yang lain, kerana kita muat naik nota ini di platform YouTube, jadi sesiapa pun boleh akses dan boleh menggunakan nota ini dalam masa yang sama. Pelajar belajar untuk menggunakan medium ini, YouTube, sebagai satu tools untuk pedagogi masa kini. Kita melatih pelajar menggunakan medium ini supaya apabila mereka menjadi guru sebenar nanti, mereka sudah biasa menggunakan platform ini untuk mereka mencipta ataupun menyediakan bahan PDP mereka. Jadi tugasan ini dibuat secara berkumpulan dan kita boleh tengok pada setiap pembahagian tugas mereka ada individu-individu yang berbeza dalam kumpulan yang sama. Kemudian pada ruangan meneroka maklumat, kita sediakan di sini apa yang pelajar boleh gunakan bagi mengakses maklumat ataupun meneroka bahan bagi subjek tersebut, subjek ini, dan juga subjek boleh juga digunakan untuk subjek-subjek lain. Di mana di sini kita sediakan link Google Scholar dan kita gunakan apa saja yang ada di dalam Google, kerana akses untuk Google Chrome kita bagi pengguna email e-pembelajaran adalah percuma. Termasuk juga DLO ataupun tools yang kita gunakan sites ini, Google site ini juga percuma, dan dia punya capacity untuk penstoran ataupun memory dia adalah unlimited ataupun tidak terhad, dan boleh digunakan sebanyak mana kerana kita ada akses percuma yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, dan kita boleh gunakan apa saja yang ada tanpa had. Maaf mengganggu Puan, masa dah tamat. Sudah tamat Boleh teruskan sedikit lagi. Okey, terima kasih. Dan untuk akhir sekali saya suka untuk beritahu adalah kolom Google Form kita sini. Google Form kehadiran pelajar, dan sebenarnya pada Google Form ini kita akan masukkan analisis kehadiran. Google Form ni sebenarnya pada masa akan datang kehadiran ini kita akan bagi di Google Classroom, tetapi pada sini paparannya nanti adalah analisis di mana mereka boleh semak sama ada mereka sudah tik kehadiran ataupun belum. Jadi kami harapkan pembinaan digital tools ini akan memberi manfaat lebih luas lagi kepada sesiapa sahaja, dan juga memberi manfaat kepada seluruh warga Maya, dan juga terima kasih saya ucapkan kerana memberi ruang ini untuk kami sharekan apa yang kami sudah buat di peringkat jabatan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang kedua, iaitu Puan Zulilawati binti Bujang. Oleh itu, saya ingin menjemput ahli panel kita untuk memberikan sedikit maklum balas kepada beliau. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Rania Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Puan Zulilawati Bujang, Ya, saya. Bulan 2, ya. Apa khabar ya? Khabar baik. Ya. Apa nama ni, lama dah tak pergi Sarawak ni. Sebab sejak Covid ni, ya. Baik, apa nama ni, kita membangunkan DLO, ya, dan yang kita nak buat sekarang ni DLO menggunakan pendekatan KPPB lah, ya. Jadi
Secara keseluruhan dari segi DLO tadi saya sukalah tengoknya. Dari segi ciri-ciri DLO tu ada. Saya ucapkan tahniah lah ya, dapat membangunkan satu DLO yang bermaklumat lah ya. Ada nilai usability apa semua tu lah, ciri-ciri DLO tu ada. Cuma EDOP ni 3033 ni subjek bila ya? Ni subjek semester berapa? Semester 3033 semester 2. Semester 2. Semester 2 sekarang ni yang semasa ni ke ataupun yang bukan yang semasa, sebab subjek semasa pembinaan DLO ini kursus bengkel DLO ini semester lepas. Oh ya, maknanya semester lepas punya lah, bukan semester sekarang ni lah. Ya. Oh, okey, apa. Baik, itulah ya, itu dari segi pelaksanaan itu, contoh DLO ni ya. Okey, bagus. Cuma dia sebab dia satu je lah ya. Sebab kalau kita buat menggunakan KPPB tu, KPPB kita tu, kita yang unik KPPB ni, kita buat interdisciplinary ya. Ada beberapa subjek ataupun kursus yang kita gabungkan. Jadi mungkin lepas ini Puan Zulailawati and the gang ya, atau dan kawan-kawan yang lain bolehlah cuba ya, buat interdisciplinary pula ya. Cara interdisciplinary maknanya mungkin boleh gabungkan dengan subjek khusus daripada ni lah, jabatan lain ke ataupun sesama jabatan ilmu pendidikan pun tak apa ya. Betul doktor. Sedang diusahakan, sebenarnya ada untuk subjek semester ini tapi belum digabungkan lagi. Okey. Jadi setakat ini ya, saya percaya adalah ya usaha-usaha untuk menggunakan ataupun mengintegrasikan KPPB itu dalam pembangunan DLO. Okey, untuk kes ini ya, boleh kongsikan sedikit tak dari segi pengalaman menyediakan DLO tu menggunakan KPPB ya. Boleh cerita sikit, kongsi dengan kawan-kawan. Menggunakan dekat mana yang ataupun bahagian mana yang menggunakan pendekatan KPPB? Okey. Kita contohnya bila menggunakan KPPB itu, dia apa yang kita rancang di dalam kerja khusus, betul? Jadi kita punya apa yang kita rancang ataupun soalan yang kita buat di dalam kerja khusus itu, kita upload dan kita minta pelajar sharekan bahan-bahan yang berkaitan, contohnya dalam subjek semester ini budaya dan pembelajaran yang saya ajar. Jadi kita minta pelajar untuk sharekan dapatan yang mereka perolehi, contohnya daripada temu bual untuk dimuat naikkan di dalam kita punya portal. Okey, dalam banyak-banyak mana bahan ni ya, dalam banyak-banyak bahan ni, bahan mana yang paling popular digunakan oleh pelajar lah, sering dirujuk oleh pelajar? YouTube. Ya, YouTube ya. Okey, baik. Apa nama ni, cara keseluruhan dia macam ni ya. Itulah ya, kita mungkin benda ni dari segi KPPB itu baru lagi ya, tapi kumpulan telah mula buat lah ya, dan mungkin lepas ini boleh cuba pula dengan membuat secara interdisciplinary ya, ada beberapa kursus ya, dan memasukkan juga beberapa model-model ya, bukan menceritakan model itu ya, kita menunjukkan bahan itu yang dihasilkan melalui proses KPP, melalui model itu. Cuma saya ada satu sini yang saya nak
nak kena cakap jugalah ya tentang pandangan bahawa KPBB ni kerja khusus. Bukan. Bukan macam tu ya. Kerja khusus tadi pun saya dah cakap ya. Kerja KPBB ni dia satu proses kitaran penuh. Daripada awal kita merancang sampailah ke hujung budak. Bukan budak dapat result, selepas dapat result pun ya, budak kena terlibat lagi. Itu kena fikir lagi. Kena buat showcase pula. Ya. Jadi kita ada kitaran tadi. Jadi kita nak lihat juga selain daripada melaksanakan kerja khusus itu, berlakunya proses kita nak melihat juga pelaksanaan PDP itu sendiri, ya, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu, dan memang perlu sangatlah bahan-bahan digital macam ini ya untuk menyokong pembelajaran kita ya. Okey, apa-apa pun saya ucapkan inilah tahniahlah pada kumpulan yang menyediakan bahan secara komprehensif ya. Cuma dari segi KPPB itu nanti kita boleh audition lagi lah supaya ianya lebih cantik, lebih berkesan, boleh expedite, boleh mempercepatkan proses pemahaman pelajar untuk capai pembelajaran bermakna. Okey, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Saya serah balik pada Enia ya. Ya. Okey, teruskan ya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zulialawati dan Dr. Abdul Hadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dan beralih kepada perkongsian kita yang ketiga. Okey, baiklah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan pensyarah akademik dari Jabatan Sains Dr. Teh Soon Hiang untuk memulakan perkongsian. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Maaf, Puan Zu. Boleh stop sharing ya, Puan? Terima kasih Saudari Nia. Sama-sama. Dapat dengar tak? Dapat, Doktor. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi selaku panel showcase dan para penonton. Saya tak tahu siapa dalam sebagai penonton, ada penonton di sini. Sorry ha. Okey. Dan nama saya dah disebut Dr. Teh Soon Hiang. Saya mewakili Jabatan Sains untuk membentang KPPB DLO. Dan sebenarnya kita Jabatan Sains tak ada khusus PISMP. So saya akan membentangkan untuk program PDPP. So izinkan saya mempersembahkan Google Site saya. Nampak tak? Dapat lihat? Nampak, Doktor. Ada Google Site itu? Belum lagi, belum. Belum. Okey, dah. Okey, dah. Dah ada Dah. Okey. So, terima kasih. Okey. Dan sebenarnya program ini tak tersenarai lah dalam bukan kata ini tak ada KPPD, tak boleh guna pendekatan. Ada, tapi kita tak ada buat seperti buat macam bengkel untuk ini. Tapi disebabkan setiap jabatan perlu buat DLO, so kita Jabatan Sains pun tak ada ambiran PISMP. So saya izinkan saya guna PDPP. Dan sepanjang kita semasa sebelum kita membina DLO, sebenarnya kita sudah diberikan khusus dan dimaklumkan nak menggunakan pendekatan KPPB. So kami, setahu saya, sebab saya tak menghadiri semua sesi untuk khusus itu. So setahu saya selepas dalam proses pembinaan ini, saya akan ada mendapat sokongan daripada pengaras cara membuat ini. So saya dimaklumkan kena rujuk kepada borang KPPB ini semasa perancangan dan
kena menepati, bukan kena jugalah menepati semua model, 5 model KPPP. Bukan semua, tapi kita kena identify yang mana yang sesuai untuk khusus ini. So, mohon maaf saya terlalu belum memperkenalkan khusus saya untuk DLO ni. Ini khusus saya SCES 2092M. Dan tajuk nama khusus Scientific Skills dan Laboratory Management. Dan ini adalah untuk PDPP Sains Menengah semester yang kedua. So, jadi sebelum saya menerangkan dengan selanjutnya, berkongsi dengan selanjutnya pembinaan DLO, saya nak tunjukkan apakah yang saya buat untuk perancangan. Nampak tak ini? Ini borang yang diberi. Dan dalam proses ini kita perlu merungkaikan kurikulum. Merungkaikan kurikulum untuk khusus saya, merungkai the standard saya yang lihat adalah khusus CLO ini, Course Learning Outcome. So daripada ini, sepanjang merungkai ini, daripada ini secara detail apa yang akan pelajar perlu tahu dan juga perlu kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid, yang boleh dilakukan oleh murid, oleh pelajar, sorry. So ini adalah CLO, dalam khusus ini ada 3 CLO dan untuk hasil pembelajaran adalah ini seperti ini adalah pada akhir khusus ini pelajar apakah pentaksiran yang mereka perlu capai. Okay. Dan daripada merungkaikan kurikulum ini, the big idea yang keluar adalah teaching science creatively. Nah, awal-awal saya bukan tulis ini. Selepas saya dimaklumkan perlu ada multidisiplin. So, saya cuba lihat kaji khusus pada semester yang sama, khusus lain yang dapat, yang sejajar dengan khusus ini. So, jadi saya dapati saya kena ada big idea seperti ini, teaching science creatively. Dan ini adalah essential question daripada bagi khusus saya. So jadi selepas ini baru saya masuk kepada perancangan aktiviti. Ini adalah yang saya tunjukkan. Ini ada perancangan aktiviti dan secara terperinci. Apakah aktiviti yang saya perlu berikan kepada pelajar supaya mereka boleh capai susah. Okay, pendekatan mengikut model 5 model KPPB ini. Okay. So sekarang saya tak mahu tunjukkan ni sebab masa yang kesuntukan masa nanti tak sempat habis. So izinkan saya tunjukkan DLO yang telah dibina itu. So saya mula dalam dalam itu DLO itu yang pada muka surat yang pertama, saya letakkan semua apa yang akan dipelajari untuk khusus ini dengan CLO dan juga the big idea. Dan saya dapati selepas kaji khusus lain, saya dapati ada 2 khusus yang boleh align dengan khusus ini. So ini adalah daripada khusus MK SCES 2073M dan MK SCES 2102. Dan saya dapati yang CLO yang ketiga itu course untuk SCES 2102 itu adalah Inclusive Education for Science. Okay. So ini ada berkaitan dengan Designing Teaching and Learning Activity for Inclusive Education. So because ini adalah khusus bidang sains. So apa yang big idea itu juga boleh diaplikasikan di sini. Untuk yang MK SCES 2073M itu adalah pedagogy in science, secondary school science. So ini ada kaitan develop a secondary school science daily lesson plan. So dalam bila mereka developkan this lesson plan, mereka juga boleh ada kaitkan dengan the big idea ini. Okay. So untuk khusus saya ini, kerja khusus yang saya nak fokus dalam DLP itu ada 2, iaitu
assessment, writing an essay, project. Tapi saya bangunkan ini bukan setakat untuk kerja khusus sebab saya awal-awal tak tahu ini untuk kerja khusus. Saya bangun untuk yang sepanjang mereka nak capai ini, apakah yang mereka boleh dapat daripada sini untuk membantu mereka menguasai ini. Sebab ini juga topik-topik yang dalam kuliah juga. So, jadi untuk eliciting idea, so apa yang saya nak maksudkan kenapa saya tak berfokus kepada kerja khusus sebab saya ini bukan kata dia ikut ini dia dapat buat kerja khusus ini dengan tak perlu cari bahan yang lain. So ini masih dalam proses belum lengkap lagi. Okay. So sorry ini. Dapat lihat tak? Atau macam ni, saya post dalam Google Chat dia punya link saya sudah publish. Nanti you all boleh access. Okay? Ini ada Google Site yang sudah dipublish. Okay. Okay, untuk yang eliciting idea ini, saya akan berikan artikel kepada pelajar tentang science activity. Jadi mereka kena explain dan saya guna yang ini banyak. Saya guna ini apa itu? What is that? Link kepada artikel dalam website. Ini link. So kemudian apa yang mereka tahu, mereka kena explain. Dia cetuskan idea mereka. Artikel itu boleh mencetuskan idea mereka bagaimana yang artikel itu ada scientific skill yang dapat diterap. Okay, semasa melakukan aktiviti itu. So mereka kena share dia punya jawapan, mereka punya jawapan dalam Padlet. Kenapa saya guna Padlet? Sebab Padlet itu, Padlet dia dapat menunjukkan jawapan untuk semua orang. So mereka boleh tunjukkan jawapan ini tak semestinya betul sebab sekarang di fasa ini masih eliciting idea. Tapi mereka boleh belajar antara satu sama lain. Okay? Daripada jawapan yang di sana dalam Padlet itu, so mereka postkan dalam Padlet itu mereka kalau nak tambah lagi, I think Padlet ada ciri-ciri ini. Walaupun saya jarang guna Padlet lah, saya rasa Padlet ada ciri-ciri seperti kalau mereka nak tambah apa lagi, dia boleh masukkan. So, okay. Jadi mereka boleh berkongsi idea. Dari sini I think salah satu model pun ada ini. Saya tak ingat, I think dalam kebanyakan tu yang saya bangunkan itu dia menepati yang kompetensi global 6C. Dan juga of course yang 3E dan 3A pun ada. Okay. Dan untuk yang ya dapat dengar tak? Masa tinggal masa dah nak habis. Jadi kita boleh kongsikan sikit je lagi. Oh, cepat sikit ha. Oh, okey. Okay. So untuk yang ada yang saya tak perlu terangkan lah So untuk yang satu lagi yang CLO itu saya guna Mentimeter. Kenapa saya pilih Mentimeter? Sebab bila Mentimeter dia masuk dia cuma terus type submit. Kemudian kalau dia nak tengok jawapan dia atau jawapan kawan supaya dia dapat belajar daripada mereka, dia boleh klik sini. Kalau dia tak nak tengok pun tak apa. Dia klik sini, apa yang di-type di sini akan ditunjukkan di sini. Dan mereka tak boleh ubah. Sebab ini sudah setting yang mereka tak boleh, setting ada restricted punya. So mereka tak boleh ubah apa-apa jawapan di sini. So ini adalah, daripada ini ada secara interaktif juga. Jadi kita pensyarah pun tak perlu sentiasa di sana. Okay, so sekarang saya masuk exploring information. So ini exploring information adalah mereka kena dapat maklumat konsep yang betul. So saya kena dalam topik dalam fasa ini saya kena cari YouTube yang sesuai dengan maklumat yang tepat dan lengkap juga. Okay, untuk topik ini. So saya cari yang sesuai yang boleh dan saya suruh mereka baca ini, lihatkan YouTube ini, kemudian terjemahkan dalam bentuk konsep map. Supaya ini menunjukkan pemahaman mereka bagi topik ini juga. Dan dia post dalam Google Doc. Kenapa saya guna Google Doc? Sebab Google Doc itu dia ruang lebih besar.
saya suruh mereka guna graphic organizer sendiri, saya tak ada bagi link. So mereka boleh guna Google, nanti dia cut and paste dan lah. Dalam Google Doc saya juga sediakan ruang yang ada kotak-kotak kosong supaya mereka tak bertindih, nanti bertindih. So saya tulis sana cuma post dalam any muka surat yang kosong. Jangan nanti dia boleh delete kawan dia punya. Ini satu kelemahan yang saya nampak. Nanti akan kena delete kalau mereka buat itu yang saya fikir apakah cara yang saya boleh buat supaya yang lain tak dapat delete tu. So sekarang saya ada sediakan kotak-kotak, suruh mereka post dalam kotak yang kosong saja. So daripada ini mereka juga boleh lihat jawapan daripada kawan-kawan yang lain. Okay. Dan satu lagi, ya sorry dah habis. Masa sudah habis. Kita balik ke. Sorry, satu lagi ini terakhir saya bincang ini yang saya guna ED Puzzle. Saya guna ED Puzzle sebab yang ED Puzzle dia boleh mengawal sama ada pelajar dapat melengkapkan tutorial itu. So nanti saya boleh nampak adakah mereka menjawab soalan, memahami tutorial yang diberi itu. Okay. So disebabkan masa tidak mengizinkan saya tak boleh habis cerita so. Tapi walau bagaimanapun semua dapat lihat Google Site yang saya post itu. Boleh cuba lihat melayari Google Site itu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Maaf Doktor, masa tak mencukupi. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan sesi maklum balas. Saya persilakan Doktor. Silakan Doktor. Terima kasih saudari moderator. Ya. Baik, pertama saya ucapkan tahniah lah kepada Puan T ya. Di atas penghasilan GLO yang komprehensif lah saya nampak tadi ya. Tahniah ya di atas usaha ya. Dan tadi kita kali ini buat untuk subjek sains PDPP sains ya. Dan banyak juga saya tengok tadi ada melibatkan penggunaan aplikasi teknologi digital ya. Cuma mungkin boleh diterapkan lagi lah ya dari segi kerangka kerja 3E itu ya. Engagement, enhancement dan juga extension ya, supaya apa yang kita target untuk deep learning tu ataupun pembelajaran bermakna itu dapat dicapai ya. Jadi nak tanyalah sejauh mana ya Puan T cuba menggunakan kerangka kerja 3E itu dalam menyiapkan DLO ini. Ya, 3E sebenarnya sebab saya tak habis bentan. Kalau di bahagian engage memang dalam cetus saya nak engagekan dia. So ada bagi aktiviti yang ada kaitan dengan tajuk ini. Dan untuk enhance biasanya saya ada masuk dalam exploring information. Okay. Exploring information sana ada, saya bagi dan tadi saya ada sebut dan juga mereka juga kena explore, melayari internet atau website mana-mana, cari maklumat yang berkaitan dan kemudian dia upload dalam Google Drive. Kalau cari video, saya guna Google Drive sebab capacity yang paling besar kalau nak upload video. Untuk extend dalam reflection, saya ada suruh mereka kaitkan apa yang mereka belajar aplikasi scientific skill itu dalam kehidupan harian mereka. I tak tahu ini ada betul tak itu penerangan itu. Tak betul tu, tapi kita kalau dapat kan kita kemaskan lagi, kita boleh libatkan learning partner. Learning partner mungkin kita ada pakar, saintis, profesor kat luar tu, mungkin boleh libatkan dia orang untuk memberikan input atau pelajar kita boleh dapatkan sesuatu daripada mereka. Maknanya pelajar tadi bukan dengan kita saja, tapi belajar daripada learning partner selain daripada kita lah ya, profesor ke saintis ke ya. Mungkin kalau dekat sini dekat Kuching tu mungkin ada agensi-agensi yang kerajaan ke bukan kerajaan ke yang
pakar-pakar pegawai ke yang boleh dirujuk oleh pelajar kita, ya. Dan bukan yang berdekatan dengan kita saja, yang luar negara pun boleh, ya. Kita boleh bincang menggunakan teknologi digital lah, sekarang mudah, ya. Kita ada Google Meet, Team lah, macam-macam, Zoom, ya. Benda tu boleh jadi, maknanya kalau dulu sukar, sekarang ni boleh kita laksanakan, ya. Dan satu lagi saya cadangkan, ya, cuba guna pula untuk gunakan kerangka 3R pula, ya. Rigor, relevant, relationship, ya. Sebab kita nak nampakkan bahawa aktiviti kita tu dapat memupuk higher order thinking skill, ya, kebat, ya. Dan juga apa yang budak laksanakan itu dapat dilaksanakan dalam dunia sebenar, ya. Setakat ni nak tanya pandangan lah, ya. Ni Puan Teh, satu lagi lah soalan daripada saya. Apa pandangan Teh apabila ni lah, ya, apabila kita menggunakan KPPB ni, apa pandangan Puan Teh? Mungkin dari segi perbezaan ke, kebaikan ke, apa ke, ya, apabila kita menggunakan KPPB ni berbanding dengan pendekatan sebelum-sebelum ini tanpa KPPB. Okey. Memang bagus bila saya telitikan yang model-model itu, KPPB itu. So, ada guideline, ada panduan supaya saya tahu apa yang saya perlu, apakah arahan atau task yang saya boleh bagi pelajar supaya dia dapat mencapai. Okey, teruskan. Macam kompetensi global enansi. So kalau saya nak buat ada untuk komponen kreativiti, so kalau saya tahu semua ini komponen ini, saya perlu fikir apakah aktiviti yang sesuai supaya saya dapat mencapai semua kriteria ciri-ciri itu. Ya. Ya. Okey, dan terima kasih Puan Teh. Jadi dengar daripada penjelasan Puan Teh tu saya rasa semangat, ya, saya rasa gembira sebab itulah yang kita hasratkan, ya, dalam pelaksanaan KPPB. Mengapa kita gunakan KPPB untuk membangunkan DLO ni, ya. Dan cara keseluruhannya apa yang dibuat oleh Puan Teh dan rakan-rakan ni adalah on track, ya, teruskan, ya. Dan last sekali saya ucapkan tahniah lah, ya, dan teruskan usaha murni ini, ya, Puan Teh dan rakan-rakan. Okay. Terima kasih atas makluman balas. Ya, saya serah pada saudari moderator. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Teh dan Dr. Abdul Hadi atas maklum balas dan perkongsian sebentar tadi. Sebelum beralih kepada sesi perkongsian kita yang terakhir, saya ingin maklumkan kepada tuan-puan, tuan-puan boleh isi kehadiran dan borang penilaian untuk program kami pada hari ini dan linknya telah kami muatkan di bahagian meeting chat. Jadi tuan-puan boleh isi di sana, okey? Okey. Nampaknya kita sudah sampai ke sesi perkongsian kita yang terakhir. Oleh itu, saya dengan segala hormatnya menjemput Encik Mazlan bin Junaidi, pensyarah akademik dari Jabatan Sains Sosial dan Teknologi untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman beliau berkaitan dengan DLO ini. Silakan Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Puan Teh tutup dulu sharing tadi. Masih opat lah, Dr. Teh ya. Alright. Sorry Dr. Teh, ya. Saya pun tak ingat. Terlalu seronok habis sudah. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua warga Cybernet. Saya adalah yang peserta yang terakhir lah untuk membentangkan perancangan KPPB ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada panel kita, Dr. Hadi lah. Jadi untuk permulaan ni saya adalah
pentaksiran kerja khusus. Jadi saya dapati daripada pembentangan komen Dr. Adwali, saya lihat KPPB ini perlu dikembangkan lebih luas kepada PDP kita lah, lebih dan skop lebih besar. Jadi pada peringkat awal ni saya peringkat permulaan ni saya cuma nak kongsikan perancangan KPPB saya di peringkat kerja khusus kerja khusus dulu lah. Nanti saya akan berusahalah untuk kembangkan di peringkat pembelajaran untuk mata khusus. Okey, untuk peringkat ni ada dua lah perkara yang saya kongsikan. Okey, untuk khusus ini adalah saya mengajar untuk semester ini sejarah SJHK 3073, okey, iaitu sumber pengajaran pembelajaran sejarah. Okey. Jadi pada peringkat ini saya telah cuba membuat analisis dari segi HPK dia, dan saya dapat lihat kepada HPK yang kelima tu yang paling tinggi iaitu pada C5. Encik Maslan, dah share screen ke? Ya. Dah share screen ke? Okey. Belum nampak dari screen. Ada. Belum nampak kah? Okay. Okey. Boleh nampak? Belum lagi. Belum lagi ya? Boleh nampak? See? Belum, Cik. Belum nampak? Open. Okey. Boleh nampak? Jelas? Okey. Nampak Ini ada ni panel. Okey, nampak. Okey Okey, jelas. Okey. Sebelum lagi untuk KPP untuk kali ini saya pada peringkat awal ni saya fokus kepada kerja khusus sejarah saya dulu. Jadi saya insya-Allah akan berusaha gigi untuk memperkembangkan lagi lebih luas kepada PDP secara keseluruhan lah untuk khusus inilah. Jadi peringkat awal ni saya telah membuat sedikit analisis rujuk kepada HPK kita dalam RMK kita, dan saya lihat kepada HPK 2 dan 5 ini dia merujuk kepada kerja khusus iaitu HPK 2 membanding beza jenis sumber PDP sejarah untuk meningkatkan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Jadi sumber-sumber pengajian sejarah ini melibatkan bahan bercetak, bahan artifak, okey, media elektronik dan internet. Dua inilah yang perlu para pelajar perlu memahaminya dari segi kelebihan-kelebihan sumber-sumber inilah untuk mempertingkatkan penguasaan pelajarnya. Jadi SPK kelima itu menilai penggunaan PDP Ini peringkat menilai ni peringkat tinggilah, aras tinggi Itu dia dua SPK dia, dan hasil pelajaran ini merujuk kepada yang pertama menganalisis pelajar perlu menganalisis jenis sumber PDP sejarah bagi meningkatkan ciri-ciri profesionalisme dengan kritis spesifik dalam laporan PBS. Sebab mereka akan keluar PBS pada minggu ke-7 nanti secara menjalankan permatian di sekolah dan membuat kerja lapangan. Yang kedua, menulis refleksi selepas mereka pengalaman PBS itu, membuat refleksi penggunaan sumber PDP sejarah di sekolah secara kritis dan kreatif. Okey. Dan di sini saya telah memikirkan big idea untuk khusus ini. Okey, big idea dia iaitu sumber menjadi rangsangan, menjadi rangsangan mewujudkan situasi pembelajaran bermakna. Okey, daripada big idea itu kita wujudkan essential question, okey, iaitu mengapakah penggunaan sumber penting dalam PDP sejarah di sekolah bagi meningkatkan profesional guru. Yang kedua, sejauh mana penggunaan sumber
PDP sejarah dapat merangsangkan murid untuk belajar dalam situasi yang berkesan. Okay. Baik, daripada tu kita terus pergi ke merungkai standard. Standard ini saya kena pasti standard daripada RMK, iaitu dari segi pengetahuan dia, iaitu pengetahuan yang pelajar perlu kuasai penggunaan sumber penting dalam PDP sejarah di sekolah. Penggunaan sumber PDP sejarah juga dapat merangsang murid untuk belajar dalam situasi yang berkesan. Okey, dari segi kemahiran, merungkai standard dia iaitu kemahiran dia mengumpul maklumat berkaitan dengan penggunaan sumber PDP sejarah di sekolah melalui pengalaman PBS di sekolah. Okey, dan membuat tulisan laporan tentang 5 sumber pengajaran pembelajaran sekolah. Sumber sejarah di sekolah oleh guru-guru sekolah, guru sejarah, dan menghasilkan portfolio individu berkaitan dengan aktiviti harian dan juga laporan PBS di sekolah lah. Dan sekali menghasilkan tulisan refleksi di hari sekali, iaitu menilai secara kritis terhadap penggunaan sumber PDP sejarah. Pada segi penjelasan konstruk dan media ni, okey, saya terus link kepada boleh nampak tak? Jelas tak? Boleh nampak? Fungsi boleh nampak? Nampak slide ke? Ya. Slide kah? Website. Boleh nampak? Website kami tak nampak je, tapi slide kami nampak. Website nampak? Okay. Mungkin kecilkan slide itu. Kecil. Boleh nampak? Belum lagi. Nampak? Sekejap lah. Okey, ada slide lah. Boleh bantu slide lah. Encik cuba share screen lagi, Encik. Okey. Okey. Boleh nampak website? Boleh? Sesuai ni, Arni, kursi? Boleh nampak. Boleh nampak? Okey. Boleh. Okey. Ada masa. Saya minta maaf. Okey. Jadi saya telah membina dalam Google site, iaitu website itu untuk kursus sejarah ini, dan di bawah ini adalah ia punya RMK dia. Okey, seperti yang setelah saya bentangkan itu. Dan di segi pencetus idea itu, okey, di sini pelajar boleh menonton satu video untuk merangsang pemikiran dia, menonton tayangan video pengajaran guru mana pasti kepentingan menggunakan sumber PDP. Dalam sisi video itu guru menggunakan media elektronik dan internet. Okey. Kemudian selepas itu pelajar boleh berkongsi maklumat dan jawapannya pada Padlet yang disediakan. Okey. Di sini dia akan berikan jawapan-jawapannya lah untuk semester ini lah. Okey. Seterusnya dari segi penerokan maklumat, di sini dah dia melibatkan kemahiran dia untuk mencari maklumat, sumber luar daripada internet, Google Scholar, untuk membuat pembacaan, mengukuhkan AD anda. Kemudian seterusnya dia meneliti edaran nota yang saya sediakan untuk memberikan jawapan juga di Padlet. Di samping dia menonton satu video
memberi panduan macam mana untuk membedakan portfolio dalam projek akhir nantilah. Okey. Okey, dia akan kongsi juga di sini di pad ni. Kemudian di sini adalah bahan untuk dia membantu pelajar untuk membina teknik e-portfolio yang mudah lah untuk dia berkolaborasi dengan pihak luar, khususnya guru-guru sekolah, PPD lah, tentang pengalaman pelajar itu nanti dari segi maklum balas ya. Okey. Baik, langkah ketiga untuk rumusan dan maklum balas, pelajar akan membuat rumusan sumber PDP sejarah, contoh-contoh yang diamalkan oleh guru sejarah di sekolah, serta membanding bezakan jenis sumber pengajian sejarah dan merumuskan hasil dibentangkan dalam bentuk Google Slide untuk dimuatkan dalam Google Classroom. Okey. Dan projek yang paling utama iaitu membina daripada video dia tonton, dia akan membina satu e-portfolio. Di situ dia akan masukkan membina menggunakan Weebly ini seperti yang kita sediakan dalam video itu, untuk dia hasilkan tulisan laporan PBS dia berdasarkan permatian masa PBS dengan mengemukakan contoh 5 contoh sumber PDP sejarah yang diamalkan oleh guru sejarah. Okey, dan membuat banding beza. Ini adalah bentuk tulisan laporan. Kemudian pelajar juga perlu mengasih satu refleksi keberkesanan sumber PDP sejarah yang digunakan dengan mencarikan idea dan pandangan. Jadi hasil projek itu ada contoh yang pelajar boleh pandukan kepada weebly.com ya, satu aplikasi untuk menghasilkan video e-portfolio secara elektronik Dan sekali bagi refleksi iaitu meminta pandangan rasional betapa pentingnya semua PDP sejarah ni, dan menguraikan 4 faedah penggunaan PDP sejarah, iaitu menggunakan Microsoft Word saja, dan dia akan menghantar hasilnya dalam Google Classroom yang link di bawah lah. Jadi ujian-ujiannya adalah tak lebih daripada 5 perkataan saja, saya ringkas. Dan lain sekali dalam penilaian ini kita akan sediakan juga okey, pelayanan. Ini adalah untuk penilaian kendiri lah. Selaras dengan amalan pedagogi lah. Jadi mereka perlu ada kesungguhan lah, matlamat untuk menjayakan produk mereka. Dan di sini di akhir mereka akan membuat penilaian kendiri merujuk kepada pautan Google Form yang disediakan oleh pensyarah. Okey, mereka akan isikan lah. Okey. Dan setakat itulah saya mohon maaf di atas kelemahan teknikal tadi ya. Jadi banyak perkara yang saya perlu belajar lagi untuk mempelajari konsep KPPB ini untuk di peringkat yang lebih luas lah, dalam PDP seharian lah sepanjang pengajian khusus ini. Terima kasih. Itu saja. Silakan. Terima kasih Encik Mazlan atas perkongsian. Baiklah, saya akan teruskan dengan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang terakhir. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih saudari moderator. Ya. Ani Asam. Pertama, saya ucapkan tahniah lah kepada Cik Mazlan bin Junaidi ya, atas penghasilan bahan DLO tadi. Dan ada PowerPoint menceritakan proses langkah-langkah beliau ya melaksanakan KPPB ya, daripada awal sampailah peringkat penghasilan kerja khusus. Dan tadi beliau pun telah menanam azam ya untuk memperluaskan lagi pada peringkat pelaksanaan ya, pelaksanaan PDP ya. Jadi itu kita suka sangatlah dengar ya, supaya ianya dapat kita melaksanakan KPB ni secara lengkap lah ya, bukan setakat menyiapkan kerja khusus saja ya. Dan tadi daripada pembentangan itu ya, saya nak cadangkan nanti untuk kita nak buat untuk pada perkitaran penuh, kita mulakan dulu proses merungkai untuk kejelasan guru dulu ya. Kemudian barulah kita pergi kepada merungkai menggunakan reka bentuk backward design ya,
Di situ kita fokus pada the big idea dan juga essential question. Cuma untuk kumpulan ini ya, saya minta Encik Mazlan tadi tengok balik macam mana proses merungkai standard tadi ya, dari segi menentukan kefahaman, dia punya mula dengan pengetahuan dulu ya, kemudian kemahiran dia apa, cara kita merungkai itu. Nah, dan dari situ sebenarnya kita dapat mencetuskan dimensi yang ketiga yang kita panggil understanding ya, untuk kita jadikan dia sebagai the big idea. Okey, saya nak teruskan lagi, nak kaitkan dengan penyediaan DLO tu ya. Saya nampak ada penggunaan digital tool tadi, meriah juga ya, meriah sama macam kumpulan-kumpulan sebelum ini. Cuma saya cadangkan kita gunakan kerangka kerja 3E itu sebagai panduan ya, supaya bahan yang kita letak pada DLO kita tu ya, pada portal kita tu, pelajar dapat engage kepada learning goal tu ataupun aktiviti pembelajaran ya, dan berlakunya enhancement, elemen scaffold kat situ membimbing dia ya, dan juga extension tadi ya. Kalau macam sejarah ni macam mana mereka melibatkan, mungkin dengan bahan yang kita letak kat situ mereka boleh gunakan bahan itu untuk berbincang dengan pakar-pakar di luar, tokoh-tokoh sejarah dan sebagainya ya. Dan juga boleh cuba kerangka 3R tu ya, 3R, rigor, relevant and relationship tu. Baik, saya nak tanya macam juga cikgu Dr. T tadi ya, nak tanyalah ya, berkenaan dengan pandangan Encik Mazlan ya, sebagai pensyarah ya. Dalam pelaksanaan ni kita nak dengar juga suara-suara pensyarah, suara guru, suara komuniti. Jadi apa pandangan Encik Mazlan ya, tentang DLO ni apabila kita memasukkan elemen KPBB tu ya? Apa pandangan? Terima kasih Dr. Abadi atas soalan tadi. Ya, saya rasa pedagogi yang baru ini dia memang sangat relevan dengan pendidikan masa kini, terutama sekali dalam negara kita TS25 PAK21, kerana dia ke arah persiapan untuk pendidikan pembelajaran futuristik, sebab dia enhance pelajar ni untuk pembelajaran kendiri dia mencari meneroka maklumat itu dan dikongsi dengan rakan pembelajaran dia, bukan sekadar di dalam kelas dia, tapi dia beyond that sebab dia akan berkembang menjadi kita panggil global citizen. Jadi dia tak stagnan di dalam dia punya boundary aja. Dia beyond that dia dapat kongsi idea rakan pakar-pakar tentang bidang-bidang itu di seluruh negara dunia dengan adanya integrasi digital pendidikan yang begitu pesat berkembang pada hari ini ya, dengan adanya gadget yang saya rasa semua pelajar dah ada smartphone ini ya. Cukup sistem dengan kepentasan 4G dan ke arah 5G ni, saya rasa cukup luaslah, kaya dengan maklumat yang mudah pelajar kita belajar mengembangkan long life learning di masa akan datang. Itu satu gambaran yang begitu cukup menakjubkan kita untuk kita bersedia relearn dan relearn balik, belajar yang baru juga. Terima kasih Doktor. Okey. Terima kasih atas jawapan tadi ya. Dan sebenarnya itulah hasrat kita ya. Apa yang kita buat ni untuk menyediakan pelajar kita untuk masa ini dan juga pada masa akan datang ya. Ringkasnya pelajar kita nanti ya, macam menjam kata-kata mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dulu ya, Dr. Amin Senin, Datuk Dr. Amin Senin, kita nak pelajar kita ni pandai membawa diri. Itu pada masa akan datang ya. Cuma cabaran pada kita itulah ya, sebab benda ni baru diperkenalkan,
kita sendiri pensyarah, ya, pensyarah, pelajar, sama-sama belajar. Ya, dan kita kena ubah landscape kita ni, maknanya kita dari segi perhubungan, ya, kita perlu membentuk jaringan dan jalinan, ya, learning partner. Ya, boleh duduk apa nama macam dulu seorang-seorang, ya, silo. Ni kita kena bermuafakat lebih lah, ya. Tapi itulah kalau kita bermuafakat tu sebenarnya kita seronok, ya. Itu apa, suasana bekerja kita tu akan jadi lebih ceria, ya, dan kita lebih mudah untuk menangani cabaran-cabaran yang ada dan boleh bergerak maju ke peringkat yang lebih tinggi dan juga lebih jauh, ya. Dan daripada keseluruhan persembahan pada hari ini saya cukup berpuhatilah tahniah, ya, kepada kumpulan apa nama ni Encik Mazlan, ya. Teruskan lagi, ya, dengan memasukkan KPBB itu, ya. Dan akhir kata, ya, untuk keseluruhan persembahan kumpulan kita, empat kumpulan hari ini, saya gembiralah, ya, melihat, ya. Saya ucapkan tahniah, ya, maknanya sekarang ni kenapa semuanya berada dalam keadaan apa nama kontrak, ya, kita berada dalam dasar yang benar. Mungkin ada sikit-sikit lah, ya, yang ada sikit kekurangan itu, yang boleh kita tambah, kita upgrade lagi, ya, kita pertingkatkan lagi, ya. Dan benda ni sebenarnya melibatkan pembudayaan, ya, dia mungkin memakan sikit masa lagi, dan saya percaya, ya, kita semua boleh melakukannya, ya, dan kita dari masa ke masa akan dapat membuat menjayakan KPBB ini, ya, dengan lebih baik lagi pada masa akan datang, ya. Terima kasih, ya, pada semua. Terima kasih. Saya serah balik pada Saudari Ania, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tutup presentation, Encik Mas. Tutup presentation, Encik Maslan. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Mazlan dan Dr. Abdul Hadi atas penjelasan dan perkongsian sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya pembentangan ataupun sesi perkongsian daripada Encik Mazlan tadi, selesailah sudah sesi perkongsian di bilik selari pada hari ini. Jadi sebelum mengakhiri majlis, peringatan kepada semua untuk mengisi kehadiran dan borang penilaian melalui link Google Form yang telah kami sertakan di bahagian meeting chat. Baiklah. Sekalian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah atas kesudian berkongsi pengalaman bersama eCitra Digital Learning Object ataupun DLO pada hari ini. Saya yakin perkongsian oleh keempat-empat pensyarah akademik kita pada hari ini membawa banyak input tambahan kepada para pendengar, bukan sahaja kepada para pensyarah, bahkan kepada para pelajar sekaligus. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi daripada IPG Ipoh atas kesudian menjadi salah seorang ahli panel kami pada hari ini. Baiklah, sebelum berakhir, kita boleh ambil gambar terlebih dahulu, ya. Okey. Jadi semua pensyarah boleh buka on-kan mic. Saya akan tukar kepada mode preview. Saudara Faiz, boleh tolong ambil gambar? Okey. Jadi Zoom kalau seperti Encik Mazlan, presentation ni tolong hentikan sekejap ya. Dah Faiz? Belum dapat Okey. Okey, nampak. Kita 1, 2, 3. Lagi satu.
Yang baik. Saya masuk tu. Dah Faiz. Okey, dah. Dah. Okey, terima kasih. Baiklah, sebelum mengakhiri, saya ada serangkap pantun untuk semua. Okey, dengar. Adat bercinta sentiasa merindu, adat berguru sentiasa bertanya. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, martabatkan negara. Baiklah, yang baik datang dari Allah, yang kurang itu pasti dari kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih saudari Ania. Sama. Sama-sama, Dokter. Enia, bye. Bye. Bye, Puan. Bye. Tahniah. Terima kasih. Habis dah kita. Habis dah. Mantap lah, Puan. Thank you, Dr. Lee. Mr. Lee. Ya, satu persembahan yang baik. Ya, kita baiki apa yang KPPB tu perlu diperbaiki. Ya, betul. Kefahaman ke atas KPPB. Kita kena buat bengkel semula lah kan. Itu yang kita kena polish lagi. Ya, betul. Bye. Okay, bye semua. Terima Jumpa kasih lagi ya. petang ni ya. Terima kasih. Tahniah. Ani. Tina. Penjaga masa tu Faiz. Baguslah pengendalian ni. Ya, tahniah lah. Pengendalian ni cukup baik. Terima kasih.